Hai, Assalamualaikum semua. Saya Cikgu Nurul dari SMK Agama Muhammad Ali Ranau. Saya merupakan seorang guru bahasa Melayu di sekolah ini. Untuk hari ini, saya ingin berkongsi berkaitan dengan 10 tips ujian bertutur bahasa Melayu. Untuk tahun ini, calon-calon SPM 2001 akan menghadapi ujian bertutur. Kemungkinan besar awal tahun hadapan. Jadi suka saya untuk berkongsi berkaitan dengan cara-cara ataupun tips, kaedah supaya pelajar-pelajar calon SPM boleh menghadapi bagaimanakah cara supaya boleh bertutur, berkomunikasi dengan betul. Okey. Baiklah, tanpa membuang masa, mari bersama dengan cikgu untuk melihat apakah 10 tips yang cikgu kongsikan pada hari ini. Cuba kita lihat tips yang pertama, iaitu berkomunikasi berbahasa Melayu tanpa slang. Slang ni maksudnya bunyi pertuturan tersebut. Ya, cikgu tahu semua pelajar, terutama yang berbangsa Melayu, tidak mempunyai masalah untuk bertutur dalam bahasa ini. Walau bagaimanapun, ada sesetengah tempat bahasa Melayu yang mempunyai slang. Contohnya macam pelajar-pelajar Kelantan, dari Kelantan ataupun Kedah dengan dialog utaranya. Manakala kalau di Sabah dengan intonasi ataupun dialek Sabahnya. Okay, jadi ini adalah satu perkara yang tidak boleh dibawa di dalam ujian bertutur. Begitu juga dengan pelajar-pelajar yang berbangsa India maupun Cina. Yang paling penting ialah pelajar-pelajar kena berbahasa Melayu baku. Macam yang cikgu gunakan sekarang ni lah. Kita lihat tips yang kedua, iaitu suara kena jelas dan lantang. Selalunya pelajar-pelajar yang tidak mempunyai suara yang jelas dan lantang ini ialah pelajar-pelajar yang tidak mempunyai keyakinan diri ketika sesi soal jawab. Terutamanya kalau dalam berkumpulan ada banyak kawan-kawan kamu sendiri dan kamu rasa tersisih disebabkan dalam kumpulan tersebut ada pelajar yang lebih banyak bercakap berbanding dengan kamu. Walau bagaimanapun, semua calon-calon perlu memastikan bahawa dirinya berkeyakinan bercakap dengan lantang. Yang paling penting ialah pemeriksa tahu ataupun dengar setiap butiran percakapan yang kamu utarakan. Tips yang ketiga ialah membuat persediaan sebelum. Pelajar-pelajar calon-calon perlu tahu isu-isu semasa ataupun perlu menguasai apa yang ada di dalam tema-tema pembelajaran bahasa Melayu tingkatan 4 dan 5. Selalunya soalan-soalan yang dinyatakan itu tidak jauh berkisar dengan apa yang sudah dipelajari di dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5 tersebut. Dengan pembacaan yang luas, pelajar-pelajar boleh menjana idea. Kalau tidak pun pada waktu itu mungkin blank, berusaha untuk bercakap juga. Selalunya yang menyebabkan kamu tidak dapat bercakap dengan baik itu ialah keyakinan diri yang kurang ataupun takut, gemetar lebih. Jadi persiapan ini amat penting dalam menghadapi ujian bertutur ini. Baiklah, tips yang keempat ini agak penting sebab apabila kamu menguasai keadaan ini, kamu akan nampak lebih berkeyakinan dan lebih neutral ataupun lebih macam itu adalah diri kamu sendiri. Iaitu sebelum ujian bertutur, kamu mestilah berlatih bercakap secara spontan dan bukan menghafal. Bukan menghafal ya. Kalau menghafal maksudnya kamu membaca. Itu sebab intonasi akan berkisar seperti anda membaca. Jadi perlu pastikan bahawa itu adalah idea anda. Biarpun bercakap mungkin agak sebutir-sebutir, tapi lebih baik berbanding dengan kamu menghafal apa yang telah kamu lakukan. Kebiasaannya bagi pelajar yang menghafal sesuatu teks itu, apabila berhadapan dengan situasi itu hadapan dengan situasi sebenar, mendapat soalan yang agak berbeza, pelajar tersebut akan hilang kata-kata. Jadi lebih baik berusaha untuk bercakap secara spontan, lebih yakin dan lebih itu adalah diri kita, menjadi diri kita kan.
begitu. Ini tips yang kelima. Tips yang kelima ini cikgu rasa yang paling penting. Semua yang lain penting juga, tapi cikgu rasa kalau cikgu selalu melihat seorang penutur, cikgu akan tengok sahsia yang utama. Setiap calon diberikan masa untuk bercakap dalam tempoh masa yang diberikan. Contohnya dalam 3 minit itu, bercakaplah bersungguh-sungguh di dalam tempoh 3 minit itu, selepas itu tanpa mengganggu kawan-kawan kamu yang lain. Jadi supaya tidak nampak menonjol ataupun lebih mementingkan diri sendiri. Itu yang kita mahu elakkan. Sahsia di mana sahsia yang tidak disukai oleh pemeriksa. Ini lebih dikategorikan sebagai tamak dan pentingkan diri sendiri, ya. Calon-calon semua. Baiklah, kita tengok pula tips yang keenam. Tips yang keenam ini ialah memainkan peranan dengan baik di dalam kumpulan. Sekiranya ada 5 orang di dalam kumpulan itu, tajuk telah diagihkan, cubalah berkomunikasi dengan baik. Dan yang paling penting ialah cuba membantu kawan kamu. Contohnya, kawan kamu tiba-tiba hilang idea, hilang kata-kata, dia tidak ingat apa yang hendak diperkatakan. Kamu boleh berbisik secara perlahan. Kesatuan di dalam kumpulan itu, nampak perbincangan itu adalah harmoni. Tidak ada individu ataupun calon yang terlebih dan tidak ada juga calon yang di bawah terkebelakang daripada perbincangan tersebut. Jadi itu penting, ya. Kita sudah sampai dalam tips yang ketujuh, iaitu masukkan sekurang-kurangnya 1 peribahasa. Tidak kisahlah simpulan bahasa, kata bidalan ataupun apa-apa sahaja, ataupun tokoh, rangkai mutiara kata di dalam pengucapan. Okay. Jadi perlulah untuk menghafal peribahasa-peribahasa yang agak boleh digunakan dalam apa sahaja situasi. Contohnya, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, bulat manusia kerana muafakat, bulat air kena pembentung. Jadi peribahasa-peribahasa ini boleh digunakan dalam apapun situasi. Belajar sekalian, kita lihat pula tips yang ke-8, iaitu kelancaran. Kelancaran itu sangat penting. Walaupun kamu mungkin bercakap cukup huraian, cukup isi, tapi kelancaran, alamak, tersekat-sekat, ataupun 3 minit yang kamu diberikan masa 3 minit, cuma yang kamu bercakap tu 1 minit sahaja. Jadi itu adalah tersekat-sekat. Jadi kena elakkan benda tersebut. Itulah perlu latihan, kan? Perlu latihan supaya kelancaran itu penting, tidak tersekat-sekat dan memberi kredit untuk kamu lebih. Tips yang ke-9 ini selalu sahaja diabaikan. Pelajar selalu suka bercakap tegak tanpa menggerakkan badan. Apabila berkata-kata, body language, sama ada kita punya tangan, kita punya bahu, kita punya muka, kita punya mimik, itu mempengaruhi emosi ataupun markah yang diberikan oleh pemeriksa. Kita memberikan sepenuh perasaan kita dengan apa yang kita ucapkan, barulah memberi kesan kepada orang lain. Yang paling penting juga ialah intonasi. Itu sebab tidak digalakkan untuk menghafal, dia akan jadi intonasi membaca. Tapi kalau kamu fikirkan dan ucapkan secara ucapkan apa yang kamu fikir, idea kamu itu secara spontan, maka intonasi dia akan selaras dengan apa yang kamu ucapkan. Itu yang paling penting, ya. Okey, sekarang kita sudah sampai tips yang ke-10. Tips yang ke-10 ini iaitu keyakinan diri. Ini satu perkara yang agak sukar untuk kita olah dalam masa sehari dua. Sebenarnya keyakinan diri adalah satu yang kita olah dari awal. Jadi tapi masih belum terlambat, ya calon-calon sekalian. Kamu boleh dalam masa beberapa bulan ini, sekiranya kamu diberikan peluang untuk bercakap di hadapan, sama ada dalam pembentangan, dalam subjek-subjek apapun, kamu cuba rasa diri. Kamu cuba menyatakan bahawa diri kamu yakin untuk melakukan perkara tersebut. Latih diri kamu untuk lebih berkeyakinan, mencuba lebih, dan dengan menggunakan tips-tips yang cikgu berikan sebelum ini. Jadi dengan secara tidak langsung, keyakinan diri kamu akan boleh muncul dan menjadikan itu adalah diri kamu sendiri. Okey, alhamdulillah.
Terima kasih kepada semua yang sudi menonton hari ini. Maka selesailah sudah perkongsian. Walau bagaimanapun, suka saya untuk menyajikan beberapa salingan di mana ini adalah rakaman pelajar-pelajar tingkatan 5 dari kelas 5 Nasai dan 5 Tirmizi SMK Agama Muhammad. Saya kongsikan beberapa rakaman yang agak baik, yang mempunyai keyakinan diri, yang mempunyai intonasi, kelancaran yang baik, dan mereka mendapat markah skor di dalam rakaman video ini. Okey, selamat menonton. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, bahasa kebangsaan merupakan sebuah bahasa yang melambangkan identiti kebangsaan atau negara secara unik. Pada era globalisasi ini, bahasa Melayu iaitu bahasa kebangsaan negara kita kian diambilkan oleh golongan marhain negara Malaysia, terutamanya golongan remaja. Seawal negara mencapai kemerdekaan, bahasa Melayu merupakan perkara yang amat dibanggakan oleh semua golongan rakyat Malaysia ketika itu. Menurut Kisar Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia pertama, pernah berkata bahawa didiklah anak muda berbahasa Melayu agar bahasa kebangsaan tidak hilang di telan zaman kerana bahasa jiwa bangsa. Bahasa Melayu seharusnya dijadikan satu perkara yang tak lapuk di hujan, tak lekang di panas, terutamanya pada diri anak muda pada hari ini. Persoalannya, apakah kepentingan bahasa kebangsaan kepada golongan remaja negara kita? Hadirin sekalian, kepentingan utama yang dapat kita lihat bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, guru tidak akan lari daripada menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan murid. Bagi memudahkan pemahaman murid terhadap pembelajaran, maka murid perlu mahir dalam penguasaan bahasa Melayu bagi memudahkan komunikasi dua arah. Dalam satu kajian yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, sebanyak 80% pelajar di Malaysia lebih mudah memahami suatu perkara melalui komunikasi yang baik. Kesannya, golongan remaja yang lebih mahir dalam penggunaan bahasa kebangsaan sekaligus dapat memartabatkan semula penggunaan bahasa Melayu kerana bahasa merentasi kurikulum. Oleh itu, izhadlah bahawa bahasa kebangsaan merupakan perkara yang siang menjadi angan-angan, malam menjadi buah mimpi yang bagi melahirkan remaja yang berintegriti. Akhir sekali, ringkasnya, sudah terang lagi bersulu bahasa kebangsaan sememangnya satu perkara yang signifikan dan sesungguhnya ianya merupakan maruah negara dan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Oleh itu, marilah kita bersinergi dalam menggembleng tenaga dan buah fikiran bagi berusaha memelihara bahasa Melayu di kalangan marhain Malaysia, terutamanya di hati golongan remaja pada hari ini, kerana berat sama dipikul, ringan sama dicinci. Semua pihak, terutamanya anak muda Malaysia, berharap agar sokongan penuh dapat diberikan kepada remaja supaya lebih bersemangat dan berbangga menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan. Kesimpulannya, bahasa kebangsaan perlu sentiasa mengisi tampuk keutamaan negara agar keunikan sesebuah negara itu tidak hilang di telan zaman. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Syafrawa binti Muhammad Yazid dari kelas 5 An-Nasai. COVID-19 merupakan penyakit yang berpunca daripada coronavirus sistem pernafasan akut. Penyakit ini mula dikesan di Bandaraya Wuhan, China pada pertengahan bulan Disember pada tahun 2019. Pada tarikh 11 Mac 2020, Badan Kesihatan Sedunia WHO telah mengiktiraf penyakit ini sebagai pandemik dan penyakit berjangkit yang berbahaya. Menelusuri isu semasa COVID-19, pada suatu ketika dulu Malaysia pernah tersenarai di antara salah satu daripada 5 buah negara yang terbaik dalam usaha mencegah penularan wabak COVID-19. Namun kini Malaysia telah jatuh di tangga yang ke-16. Persoalannya, sebagai remaja yang prihatin, apakah tanggungjawab saya bagi memastikan penularan wabak COVID-19 di negara kita semakin berkurangan? Tanggungjawab saya bagi memastikan perkara tersebut berlaku ialah saya akan mematuhi setiap arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan dengan menjalankan Perintah Kawalan Pergerakan PKP selama 14 hari. Perintah Kawalan Pergerakan ini amatlah penting dilakukan kerana ianya dapat mencegah daripada aktiviti-aktiviti yang dapat mengundang jangkitan COVID-19. Misalnya, saya hanya akan tinggal di rumah dan keluar apabila mempunyai aktiviti yang penting sahaja.
Di samping itu, saya juga akan memakai pelitup muka semasa keluar dari rumah. Memakai pelitup muka semasa keluar dari rumah amatlah penting bagi mengelakkan diri saya daripada terkena jangkitan COVID-19. Hal ini kerana malang tidak berbau. Misalnya, saya akan memakai pelitup muka semasa berada di tempat awam maupun tempat sesak. Akhir sekali, saya akan menjaga jarak ketika keluar daripada rumah. Penjagaan jarak amatlah penting bagi mematuhi standard prosedur operasi SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Hal ini kerana mencegah lebih baik daripada mengubati. Misalnya, ketika berjumpa dengan rakan baik, saya akan menjaga jarak sebanyak 1 meter. Berdasarkan huraian-huraian saya tersebut, jelaslah bahawa terdapat banyak lagi tanggungjawab yang perlu saya jalankan bagi memastikan penularan COVID-19 ini tidak menjadi semakin teruk di negara kita. Oleh itu, marilah kita sama-sama bersinergi bagi mencegah penyakit ini daripada terus menular. Kerajaan sentiasa mengharapkan agar semua pihak dapat membantu mematuhi setiap arahan yang dikeluarkan. Sekian, terima kasih. Kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya ialah Nur Insyirah binti Suhim dari kelas 5 Nasai. Dalam video ini, saya akan menghuraikan tanggungjawab sebagai seorang remaja bagi memastikan jangkitan COVID-19 semakin berkurangan di negara kita. Umum mengetahui bahawa penyakit paling kritikal diperkatakan di seluruh negara dan di dunia ialah wabak COVID-19 yang mula dikesan di Wuhan, China sekitar pertengahan Disember 2 tahun lalu. Kita boleh lihat keadaan di negara pada masa kini menunjukkan trend peningkatan jumlah kes yang sangat drastik menyebabkan ramai pesakit COVID-19 telah terkorban. Namun, sebagai remaja yang prihatin, apakah tanggungjawab saya bagi memastikan jangkitan COVID-19 semakin berkurangan di negara kita? Sudah terang lagi bersuluh bahawa remaja perlulah mematuhi dengan bersungguh-sungguh peraturan tegas yang telah ditetapkan oleh kerajaan dengan mengamalkan semua prosedur operasi standard SOP tanpa kompromi. Hal ini bagi memastikan penurunan kes COVID-19 terus melandai seperti mana kehendak kerajaan dalam menentusifarkan jangkitan dalam negara. Sebenarnya, terdapat pelbagai langkah yang boleh diambil kira oleh setiap remaja bagi memutuskan rangkaian COVID-19 daripada terus merebak. Tamsilnya, jika perlu keluar rumah, saya hendaklah peka dengan prosedur operasi standard SOP dengan sentiasa membasuh tangan menggunakan sabun. Seterusnya, menggunakan ubat anti kuman atau lebih dikenali sebagai pensanitasi tangan. Selain itu, saya juga akan sentiasa memakai pelitup muka serta akan menjaga jarak 1 meter antara satu sama lain. Bak kata pengamal kesihatan, mencegah lebih baik daripada mengubati. Izharlah dikatakan bahawa saya perlulah menitik beratkan semua arahan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan bagi bersama-sama membantu memutuskan rangkaian COVID-19 yang telah menjadi kerisauan semua golongan marahain dalam negara. Malah, apabila badan kita sihat, tentulah otak kita akan cerdas. Oleh itu, sudah menjadi obligasi bagi setiap remaja untuk memenuhi aspirasi kerajaan supaya dapat membendung sepenuhnya penyebaran wabak COVID-19 daripada terus menular. Janganlah kita memandang dengan menggunakan sebelah mata berkenaan dengan virus COVID-19 kerana banyak kesan yang akan diperoleh bukan sahaja pada diri sendiri, malah untuk orang lain. Sebagai remaja, janganlah kita bersikap egosentrik kerana hidup hanya sekali, gunakan sebaik mungkin. Hanya remaja yang waras sahaja akan bermobiliti bagi membantu kerajaan meminimumkan kes COVID-19. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insyirah Atma binti Jaimis dari kelas 5 An-Nasai. Para pendengar sekalian, pekerjaan dapat kita definisikan sebagai tugas ataupun usaha yang dilakukan secara berterusan untuk mencari nafkah. Sebelum dunia mencapai kemajuan dalam pelbagai bidang, pemilihan skop pekerjaan ini tidak terlalu dipandang oleh pelbagai pihak kerana
pekerjaan sedia ada mereka sudah cukup untuk mengalas perut. Namun, dalam meniti arus globalisasi ini, skop pekerjaan juga menjadi titik utama rujukan pelbagai pihak untuk dijadikan ikhtisas utama seiring dengan pembangunan dunia yang sedang mencanak naik. Menurut ikhtisar mantan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak berkata, rakyat perlu berlumba-lumba untuk mencari pekerjaan yang baik demi menjamin masa hadapan mereka, kerana hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Persoalannya, apakah cabaran-cabaran yang akan dihadapi oleh golongan belia ketika mencari pekerjaan? Cabaran dominan yang akan dihadapi oleh golongan belia ketika mencari pekerjaan adalah kehadiran mesin-mesin canggih yang mendominasi dunia pekerjaan. Kehadiran mesin-mesin elektronik yang mempunyai pelbagai kelebihan dan menawarkan banyak fasiliti-fasiliti yang menarik dalam membuka hati dan membuatkan ramai pihak yang jatuh hati untuk menjadikan mesin ini sebagai sumber pekerja. Seperti yang kita tahu, Malaysia pada masa kini dalam usaha untuk mengikut jejak langkah negara-negara timur yang menjadikan mesin-mesin elektronik ini sebagai sumber pekerja utama. Ini menyebabkan lebih ramai pihak yang berputih mata apabila gagal untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan untuk menyerah kehidupan mereka. Maka izharlah bahawa cabaran utama yang akan dihadapi oleh golongan belia ketika mencari pekerjaan adalah kehadiran mesin-mesin canggih yang mendominasi dunia pekerjaan. Dari kacamata yang lain, cabaran yang akan dihadapi oleh golongan belia adalah perspektif mereka sendiri. Individu yang sering mengetengahkan minat ketika mencari pekerjaan menyebabkan kadar pengangguran di Malaysia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dibuktikan melalui satu keratan akhbar yang mengatakan bahawa 60% penganggur di Malaysia menjadikan alasan kerjaya tidak memenuhi minat menyebabkan mereka perlu menganggur dalam tempoh yang lama. Maka jelaslah bahawa individu memilih pekerjaan menerusi minat ini merupakan satu cabaran yang siang menjadi angan-angan, malam menjadi buah mimpi yang perlu kita atasi. Kesimpulannya, semua pihak perlu memainkan peranan yang signifikan demi membantu Malaysia untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara maju yang lain dengan cara tidak memilih pekerjaan dan berusaha mencari skop pekerjaan yang baik dalam melalui liku-liku kehidupan sekaligus membantu Malaysia untuk mencapai matlamat utama iaitu negara maju. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afsa binti Saifuddin. COVID-19 merupakan penyakit yang mula dikesan di Wuhan, China sekitar tahun 2019. Penyakit ini umpama tiada noktahnya. Buktinya sehingga detik ini pun kita masih sahaja kerap mendengar berita berkaitan kes jangkitan COVID-19. Para pendengar sekalian, COVID-19 ini bukanlah gurauan dan bukan juga perkara yang boleh dijadikan sebagai bahan lawak. Lihat sahaja, kes jangkitan COVID-19 ini boleh mencecah sehingga jutaan kes setiap hari. Bahkan yang lebih teruk lagi, COVID-19 ini sudah banyak merenggut nyawa orang tersayang di sekitar kita. Menurut Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah yang merupakan Ketua Pengarah Kesihatan, beliau menyatakan bahawa COVID-19 ini tidak boleh dipandang hanya dengan sebelah mata, justru perlu dibendung dengan segera. Persoalannya di sini sebagai seorang remaja yang prihatin, apakah langkah yang perlu kita ambil bagi memastikan COVID-19 ini tidak lagi terus menjangkiti orang ramai? Para pendengar sekalian, tidak lain dan tidak bukan, langkah utamanya adalah setiap remaja perlu mematuhi prosedur standar operasi yaitu SOP yang telah digariskan oleh pihak berkuasa. Hal ini demikian kerana SOP yang telah ditetapkan ini sebenarnya merangkumi pelbagai aspek penjagaan diri. Tamsilnya, 4 SOP vital yang perlu dipatuhi oleh semua remaja ialah: yang pertama, memakai pelitup muka; yang kedua, menjaga jarak sekurang-kurangnya 1.5 meter; yang ketiga, kerap mencuci tangan atau menggunakan pensanitasi tangan; dan yang keempat, elakkan 3S iaitu sesak, sempit dan sembang dekat.
Pematuhan sepenuhnya terhadap SOP ini mampu membawa kepada penurunan kes jangkitan COVID-19. Impaknya, kadar kebolehjangkitan penyakit COVID-19 ini akan semakin berkurangan. Oleh itu, sudah terang lagi bersuluh bahawa setiap remaja perlu mematuhi SOP bagi memastikan COVID-19 ini tidak lagi terus menjangkiti orang ramai. Para pendengar sekalian, berdasarkan huraian yang saya terangkan sebentar tadi, jelaslah bahawa kita sendiri perlu giat berusaha bagi membendung penularan wabak COVID-19. Oleh itu, janganlah kita memperburukkan keadaan dengan menuding jari antara satu sama lain. Justru, marilah kita bersatu hati membendung penularan COVID-19, kerana bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Kerajaan amat mengharapkan kerjasama daripada semua masyarakat untuk mematuhi SOP yang telah digariskan. Ingatlah, sentiasa sediakan payung sebelum hujan kerana hari tidak selalunya cerah. Kalau bukan sekarang, bila lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Ayuh bersama bangkit, perangi COVID-19. Kesimpulannya, kita perlulah menjaga kesihatan diri kita kerana badan yang sehat akan membuahkan otak yang cerdas. Janganlah sudah nak terhantuk baru nak tengadah, kerana sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.